Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan untuk membuat 3 chart, iaitu Gantt chart, Pareto chart dan control chart. Pertama sekali kita perlu menyediakan Excel yang kosong dan kita langsung untuk membuat Gantt chart. Di sini saya telah menyediakan data yang meliputi tugas, tarik mula, bilangan hari, tarik tamat dan juga tarik berselaras. Di sini saya telah memilih tajuk iaitu pengurusan projek, dan kita langsung untuk mengira tarik tamat dan juga tarik berselaras. Untuk mengira tarik tamat, formula dia adalah dengan menekan sama dengan type work day dalam kurungan C4, B4 tutup kurungan. Dan untuk mengira tarik berselaras pula adalah dengan sama dengan tarik tamat B4 tolak dengan tarik mula B4 sama dengan enter. Jadi tarik tamat dan juga tarik berselaras ini seperti biasa dikira sampai akhir, sampailah ke penilaian akhir. Dan ini adalah contoh jadual yang sudah siap dikira. Jadi kita langsung saja untuk membuat carta bagi Gantt chart. Okey, pertama sekali kita perlu menukar tarik mula ini kepada general. Klik pada bahagian sini dan pilih bahagian general. Setelah itu, tugas dan tarik mula kita CTRL hold dan juga tarik berselaras. Setelah itu kita pergi ke bahagian insert dan tekan recommended chart dan kita pilih staggered bar. Setelah itu kita tukar tajuk terlebih dahulu. Kita copy sahaja pada bahagian atas ini. Dan jika dilihat di sini, tarik mula adalah dengan tulisan ataupun general yang tidak dapat dilihat atau di-detect. Jadi cara dia, kita ubah semula tarik mula itu kepada tarik yang asal sebelum ini. Short date. Okey, kita kemaskan. Okey, setelah itu klik pada bahagian tarik mula dan format data series. Kita pilih no fill. Baik. Setelah itu, jika dilihat tugas di sini adalah terbalik, di mana penilaian akhir adalah berada di atas manakala perancangan projek berada di bawah. Jadi kita tukar semula, pergi ke bahagian format axis dan tekan categorize in reverse model. Dan akhir sekali adalah dengan mengubah tarik menjadi lebih tersusun dan kemas. Format axis, pergi ke bahagian minimum. Di bahagian minimum kita tarik mula iaitu awal sekali 1 hari bulan 1 2025. Manakala maksimum pula adalah tarik akhir di tarik mula tersebut iaitu 20 hari bulan 1 2025. Dan ini adalah carta Gantt kita yang sudah siap. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada cara untuk membuat Pareto carta. Di sini saya telah menyediakan data yang meliputi beberapa kerosakan dan kegelapan, dan bagi tajuk yang saya pilih adalah penyebab utama kegagalan mesin.
Jadi sebelum itu kita perlu mencari jumlah bagi kesemua kerosakan ini. Cara dia adalah sama dengan sum ataupun jumlah, buka kurungan, kekerapan 45 kita tarik sampai jumlah yang terkecil iaitu 10, tutup kurungan dan enter. Dan ini adalah jumlah keseluruhan dia. Dan untuk mencari peratusan pula, kita perlu menggunakan formula kekerapan bahagi atau slash jumlah keseluruhan, enter. Baiklah, untuk mencari jumlah kumulatif pula, kumulatif ini adalah dengan menambahkan jumlah yang di bawah seperti okey. Begitulah dengan seterusnya sampailah ke kawalan kualiti untuk peratusan dan juga kumulatif. Dan setelah sudah siap mengira keseluruhan jumlah, kita teruskan untuk membuat carta Pareto. Langkah pertama adalah dengan mengambil kolom masalah dan kekerapan ini, CTRL hold dan juga kumulatif, dan kita pergi ke bahagian insert, recommended chart, dan kita pilih chart yang lebih mudah. Okey. Setelah itu kita pergi ke bahagian change chart type. Kita pergi ke bahagian combo dan pergi ke bahagian kumulatif, tekan secondary axis dan tekan OK. Dan kita ubah bahagian tajuk ini, kita copy saja yang di atas ini. Dan siap, ini adalah carta Pareto. Baiklah, akhir sekali kita telah sampai kepada penghujung carta, iaitu kontrol carta. Di sini saya telah menyediakan beberapa data yang meliputi tarikh, ketinggian, kekerapan pertambahan had kawalan tinggi UCL dan had kawalan rendah LCL. Saya telah memilih tajuk iaitu penilaian peningkatan ketinggian buah mangga. Untuk mencari jumlah pertambahan had kawalan tinggi dan had kawalan rendah ini, kita perlukan kekerapan ketinggian. Kekerapan pertambahan, kan saya? Untuk mencari kekerapan ini, formula dia adalah sama dengan average. Kita copy ketinggian 1 Januari hingga 1 Disember 2024. Tutup kurungan, enter. Dan seterusnya kita perlu cari standard deviation pula. STD sama dengan STD, kita pilih STDEV titik S. Dan kita buat seperti tadi, copy ketinggian dari 1 Januari sehingga 1 Disember 2024.
tutup kurungan, enter. Dan ini adalah jumlah standard deviation kita. Dan untuk memudahkan nilai kedua-dua ini, kita boleh kecilkan dia supaya lebih mudah untuk kekerapan dan juga standard deviation. Baiklah. Di sini kita sudah jumpa nilai bagi kekerapan, pertambahan kekerapan. Jadi kita hanya copy sahaja ke sini. Baiklah, untuk mencari had kawalan tinggi, formula dia adalah sama dengan kita ambil kekerapan pertambahan, kita tambah dengan 3 darab kita gunakan simbol bintang di Excel, dan kita copy standard deviation, enter. Dan kita kecilkan macam tadi, 10.44. Kita sudah benarkan ya. Okey, baiklah. Dan untuk mencari had kawalan rendah, dia sama seperti had kawalan tinggi tadi formula dia, cuma kita perlu tolak. Oleh itu formula dia adalah seperti, kita ambil jumlah kekerapan pertambahan tadi, tolak 3 darab standard deviation, enter. Kita kecilkan supaya lebih mudah. Dan begitu juga dengan seterusnya sehingga 1 Disember 2024. Dan ini adalah contoh jadual yang sudah siap. Okey, baiklah. Dengan adanya jadual yang telah lengkap, kita boleh membuat carta kontrol. Caranya adalah CTRL ke semua dari kolom ketinggian sehingga kolom had kawalan rendah. Dan kita tekan insert dan kita tekan recommended chart. Maafkan saya, bukan recommended chart. Kita tekan pada graf garis ini dan kita pilih 2D line yang pertama. Baiklah, kita ubah tajuk terlebih dahulu. Sebenarnya carta kita sudah pun siap. Jadi itu antara yang saya dapat kongsikan untuk membuat carta kontrol. Harap dengan ketiga-tiga carta yang telah saya tunjukkan, tutorial dan juga cara membuatnya, harapnya dapat membantu anda, dan saya mahu ucapkan terima kasih telah meluangkan masa anda untuk menonton video saya ini.